Siasatan SPRM ke atas projek buku berkaitan Razi bermula Ogos. Siasatan SPRM ke atas projek pencetakan buku bernilai 80 juta yang dikaitkan Menteri Pendidikan Razi Jidin telah bermula kira-kira pada Ogos yang lalu. Sambil menafikan siasatan SPRM itu adalah atas arahan mana-mana pihak, Azam Baki menolak kes berkenaan mempunyai kaitan dengan pertelingkahan antara Ahli Parlimen Putrajaya dengan Perdana Menteri. Kita telah mulakan siasatan kira-kira sebulan sebelum ini. Baik, dia cerita dia macam ni. Razi Jidin kata ini adalah pertuduhan politik. Kerana apa? Disebabkan dia gaduh dengan Perdana Menteri, terus dia kena orang dia kena dakwa. Orang dia yang kaitkan dengan dia kena dakwa. Dia terus kata, sebab aku bertikai dengan dengan Perdana Menteri lah, maka aku terus kena dakwa. Kemudian Azam Baki kata, sebenarnya kes kau ni dah disesat sebulan. Kebetulan pula engkau yang tiba-tiba nak pergi bantai Perdana Menteri pada waktu itu kan? Dan kebetulan memang kami nak panggil. Kami nak panggil orang yang dikaitkan dengan buku Jacob tersebut. Yang menerima lebih kurang berapa? 80 juta kalau tak silap. Jadi kita akan tengok. So, kata apa? Razi Jidin mungkin dipanggil SPRM minggu hadapan. Beberapa dokumen telah dirampas Suruhanjaya Pencegahan Rasuah bagi membantu siasatan dalam pencetakan buku bernilai 80 juta membabitkan sebuah kementerian, iaitu Kementerian Pendidikan. Satu sumber mendedahkan keterangan bekas Menteri Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin berkemungkinan diambil minggu hadapan. Dokumen itu dirampas susulan penahanan bekas usaha politik bekas Menteri Kanan itu. Individu terbabit bersama seorang lelaki berusia 50-an, juga pemilik sebuah syarikat, dibebaskan hari ini dan tidak disambung reman katanya. Baik. Berkaitan dengan apa ni tuan-tuan? Alright, saya bawa apa yang Syamgah sebut Syamgah sebut di dalam cetak buku Jacob bagi syarikat asal milik China dan kosmetik ke? YB Datuk Razi Jidin buat press statement, dia nyatakan dengan jelas syarikat ATT1 dan Only Enterprise bukan Sdn Bhd, dia Enterprise. Sedangkan SSM, syarikat itu betul milik seorang tengku, 2 orang rakyat Kelantan dan asalnya milik seorang Cina. Jika benar projek cetakan buku Jacob itu dapat kepada syarikat itu, memang tidak patutlah syarikat kosmetik dan bukan Islam dapat kontrak cetak buku agama. PAS PN Bersatu kata mereka perjuangkan hidup Melayu. Tiada syarikat printing Melayu yang berjaya kot di Malaysia ni. Sepada info tender tu dapat share lah dekat sini. Jika dapat syarikat kosmetik ini juga, memang turutlah PN. So ini kenyataan daripada Ahli Parlimen Putrajaya. Kenyataan kata bahawa saya merujuk kepada satu hantaran yang tular di media sosial berkaitan tuduhan bahawa saya telah meluluskan projek bernilai 80 juta. Dalam tuduhan tersebut dinyatakan bahawa isteri saya bertindak sebagai proksi melalui satu syarikat bernama ATR One and Only Enterprise dan beliau merupakan seorang kerabat diraja bergelar Tengku. Saya ingin ketegaskan bahawa tuduhan tergandung dalam mesej tular tersebut mengaitkan saya dan isteri saya dengan Jacob untuk prasekolah adalah tidak benar sama sekali. Isteri saya juga bukan seorang kerabat diraja. Beliau tidak punya apa-apa kaitan maupun kepentingan dalam syarikat, dinyatakan di dalam mesej tular tersebut. Kemudian bila semakan berlaku, kita adakan semakan terhadap terhadap syarikat tersebut, 81 and Only Enterprise ini, sebuah syarikat tersebut, semakan itu dibuat, itu adalah sebuah syarikat trading produk kesihatan dan kecantikan minuman makanan. 81 and 1 ni, sole proprietorship maksudnya dia adalah enterprise, bukan Sdn Bhd. Dapat projek 80 juta tuan-tuan. Bukan kaleng-kaleng. Siapa pemilik awal dia? Pada tahun 2017. Salah seorang yang pemilik awal dia, bukan salah seorang, pemilik sebab dia enterprise kan. Seorang Cina bernama siapa? Yoh Eng Hock. Walaupun dia dah pull out, tetapi syarikat itu dia yang punya pada peringkat awalnya. Kemudian berikan kepada seorang bernama Tengku itulah kan. Tapi apa hal? Menjawablah korang. Yang tadi pun syarikat tadi pun melibatkan melibatkan Hamzah Zainuddin pun syarikat dikaitkan dengan Cina juga. Tuan-tuan, mana yang cerita pasal perjuangan Melayu je ni? Jana Wibawa pun dikaitkan dengan Cina juga. Kena kencing lah korang, kena kencing. Kena kencing. Baik, habis kat situ. So, saya nak cerita sikit berkenaan dengan sahabat saya, Ustaz Wanji Wan Hussein, dan apa yang telah berlaku. Baik tuan-tuan, semalam satu berita saya telah terima semalam, 2 hari lepas. September 25 hari bulan, 2 hari lepas, sahabat saya,
kawan saya, sahabat saya, tok guru saya lah saya boleh kata, Ustaz Wan Hussein telah pun ditangkap telah pun dijatuhkan hukuman, bukan ditangkap. Telah jatuhkan hukuman penjara 9 bulan. Telah dijatuhkan penjara 9 bulan dan hukuman penjara 9 bulan itu bermula daripada tarikh 25 hari bulan itulah. Ada yang kata dia dah ditangkap 9 tahun bukan kira dah habis. Tak, hukuman itu dimulakan kiraannya pada hari yang dia dijatuhkan hukuman. So kenapa saya nak cerita ni tuan-tuan? Sebab saya rapat dengan Ustaz Wan Ji. Saya tak tahulah dia ada mesej orang lain ke tidak, tetapi sewaktu di dalam lokap mahkamah, sebelum beliau dihantar ke dalam penjara lah, dan beliau dipenjarakan di penjara Kajang, dan insyaAllah saya dalam usaha untuk nak nak dapatkan insyaAllah at least sebulan sekali untuk melawat beliau sekurang-kurangnya. Beliau sempat WhatsApp saya. Saya cakap dia kata ada WhatsApp dia ni, saya tengah nak baca. Beliau sempat WhatsApp saya. Kes ini berlaku pada tahun 2014 melibatkan hasutan dan juga kerajaan Sultan Selangor. Saya tak nak go into detail tentang kes tersebut, apa yang berlaku dan sebagainya, dan kenapa latar belakang cerita dia ada. Dia ada latar belakang cerita. Dia bukan diucapkan sebegitu sahaja. So, kemudian beliau telah didakwa. Pada masa itu, beliau adalah ahli PAS. Waktu beliau mengucapkan perkara tersebut, beliau adalah ahli PAS. Baik. Kemudian, sebelum itu, saya mesej. Saya kata pada Ustaz, sebab pada minggu lepas, saya jemput beliau pergi berceramah bagi satu talk di Strakompen, strategi komunikasi yang juga penerangan parti keadilan dalam satu kursus kami di Bentong Pahang. So dia datang last weekend baru lepas ni, hari 24 hari bulan, dia datang 23, 25 dijatuhkan hukuman 24 tu. So minggu depan ni sepatutnya dia pergi kursus di Sarawak, tapi dia tak boleh. Dia kata saya tanya dia, Ustaz, kalau boleh nak pergi Sarawak, ada flight hari Ahad ni, ini 20 hari Senin tu tanya. Dia kata saya tak dapat pergi, sebab saya ada kuliah. Dia kata hari Senin tu pukul 9 pagi, pukul 9. Ini masih dalam mahkamah. Maksudnya dia tak tahu lagi dia akan jatuhkan hukuman pada hari itu, saya rasa lah. Kemudian pukul 11 hari yang sama, 9 pagi dia kata tak pergi, dia ada kuliah. Pukul 11 hari yang sama dia kata, Iswardi, saya dijatuhkan hukuman penjara 9 bulan bermula hari ini pukul 11 pagi. Ini sebelum berita pick up saya dah dapat tahu tentang perkara ini. Terus saya tanya ke dia, saya call dia, saya WhatsApp dia. Berapa lama? 9 bulan. Dia kata hari ini saya akan start masuk penjara. Dia WhatsApp saya. Kemudian saya tanya, Kajang sekarang ini? Saya kata Kajang, saya kata penjara Kajang lah. Tak tahu lagi. Dia kata saya kat lokap mahkamah. Saya announce dekat Facebook boleh? Dia kata boleh. Saya kata saya nak bagi kumpul dana, bagi number account. Nanti dia kata nanti dia akan bagi nombor telefon, minta nombor telefon lah. Nombor telefon, dia bagi nombor telefon isteri dia. So dia bagi nombor telefon isteri dia, saya call isteri dia nama Salmi. Saya kata, saya call boleh? Saya nak tanya dia, saya call boleh? Ini pukul 11 pagi ni. Dia kata tak dapat. Kemudian saya kata, WhatsApp dapat lah. Dan dia tak reply. Itu WhatsApp terakhir dia. Beberapa bulan sebelum ini, saya jumpa beliau. Masa kes itu ditentukan sebelum dia pindah kepada ram kapal. Sekarang ini Faiz Fazil lah. Saya kata, Ustaz, saya bukan nak kata apalah. If anything ever happen to you. Ni, sebagai seorang sahabat, saya kata, if anything ever happen to you, InsyaAllah saya akan cuba pastikan bahawa keluarga Ustaz dijaga. Saya akan pastikan every month ada income. InsyaAllah saya akan kumpul dana dan saya akan bagi pada isteri Ustaz. Ustaz Wan Ji ada 5 orang anak. Yang paling tua 18 tahun, baru habis SPM dan dalam proses nak cari universiti tempat untuk sambung belajar. Kan? Zaujah, isteri dia bekerja tapi bukan ustaz lah, bukan ustazah lah. Isteri dia bekerja normal job. Tapi dia kena menanggung 5 orang anak. Yang sedih ni tuan-tuan, minta maaf lah pada isteri Ustaz Wan Ji, tapi saya kena cerita juga. Lepas dapat nombor telefon tu, saya terus call. Saya kata, Kak, Puan, saya tak Kak, dia muda dia saya. Puan, saya kata, boleh tak minta nombor akaun? Saya nak buat drive lah, saya drive. Kemudian sertifikat. Dia kata dia bagi nombor akaun. Kemudian sertifikat. Kalau saya bagi nombor akaun, banyak sangat duit masuk dalam akaun dia akan kena block.
So itu private account ni memang akan ada query daripada bank sebab tiba-tiba duit banyak masuk, dia akan kena block. So dia boleh syarikat, akaun syarikat ataupun syarikat akaun NGO. Dan juga bagus untuk audit. Jadi saya pun ubah, saya pergi kepada akaun NGO saya. Jadi saya pergi kepada akaun NGO saya. So saya penaung lah, bukan saya punya, saya penaung. So saya pun keluarkan NGO. Alhamdulillah, setakat hari ini lebih kurang RM8,000 telah pun dikumpulkan. Tetapi kita kena faham, ini 9 bulan punya proses. Saya nak, kalau boleh tiap bulan saya nak bagi pada isteri Ustaz Wan Ji, at least basic needs tu orang kata dijaga. Sehingga Ustaz Wan Ji keluar pun 9 bulan akan datang, atau mungkin lebih awal, apa orang kata, basic need itu terjaga. InsyaAllah. Dan apa orang kata, saya kata insyaAllah saya akan cuba bantu sedaya upaya saya, at least asas basic 1,500, 2,000 sebulan tu boleh tanggung, kita kata kan. So siapa yang berminat, kita kata, untuk nak memberi derma kepada Ustaz Wan Ji, ini adalah nombor telefon admin saya, Ana admin. WhatsAppkan receipt anda kepada nombor telefon tersebut, dan ini adalah nombor akaun, nombor akaun Pertubuhan Pemakasaan Wanita dan Keluarga Petrajaya RHB Islamic. Boleh masukkan ke dalam akaun ini. Kalau tak pandai, WhatsApp nombor ni. Jangan call, tuan-tuan. Ada ramai juga yang call nombor telefon admin saya ni, dia tak jawab telefon. Dia akan hanya jawab WhatsApp saja. So kalau tak tahu, dia boleh bagi detail, tuan-tuan boleh WhatsApp. InsyaAllah kita bantulah setakat mana, sehingga at least kalau tuan-tuan dan perempuan boleh bagi tiap-tiap bulan, tak apalah, RM10 tiap-tiap bulan sehingga 9 bulan. Sehingga beliau dikeluarkan nanti daripada penjara pun dah kira okey.